Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidna ilma, Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama dalam majlis ilmu sekali lagi. Walaupun minggu lepas tak ada, minggu ni adalah ada, alhamdulillah. Maka segalanya atas izin Allah Taala belaka. Boleh jadi kita ada peluang untuk berada dalam majlis ilmu, boleh jadi Allah Taala tak beri kita peluang untuk berada dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Taala berikan istiqamah kepada kita dari dalam kebaikan, dari dalam ketaatan sehingga ke penghujung nyawa kita, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala panjangkan lagi umur kita, sakit baki umur yang kita ada. Untuk akan datang akan masuk pada bulan Syaban, Allah Taala panjangkan umur untuk masuk pula pada bulan Ramadan, insya-Allah. Baik. Banner tak cabut. Banner tak cabut ni. Lama kat tu. Baik. InsyaAllah kita menyambung pada pengajian kita dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karangan al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid darin amin radhiyallahu ta'ala anhu ila anqal di kitab nasihat agama dan wasiat iman pada muka surat 46. Tak, kita berhenti muka surat 47 lah baru ni. Betul kan? Masih lagi membahas dalam bab sebaik-baik hati yang bersih dan lunak. Hati yang bersih dan lunak. Muka surat 46 ini kita membincangkan ataupun kita membacakan nasihat daripada Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, menggalakkan kepada kita untuk berhati lunak. Berhati lunak ni yakni berhati lembut, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Kita baca di sini kan. Kerana berhati lunak dalam pergaulan dengan kaum muslimin, iaitu melengkapkan diri dengan sifat belah kasihan, cinta dan sayang terhadap sesama muslimin, kerana yang demikian itu adalah semulia-mulia akhlak dan setinggi-tinggi budi luhur. Dengan sifat itu Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat ini, sifat belah kasihan, cinta dan sayang itu semuanya berada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana keadaan sifatnya baginda Nabi diterjemahkan apabila bergaul dengan sesama muslim. Kita akan nampak peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelebutan bila mana kita bergaul ataupun berjumpa ataupun duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita tahu. Sebab itu disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada di mana dia menyebut man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa yang memandang buat kali pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan memandang Nabi nampak seperti orang yang penuh dengan wibawa, orang yang penuh dengan haibah, digeruni sekali pandang Nabi SAW. Sebab itu kebanyakan para sahabat yang besar-besar sahaja ni, seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, boleh pandang Rasulullah, boleh tengok Rasulullah lah, boleh, orang kata kuat lah sikit. Kalau para sahabat yang lain, kebanyakannya tak mampu nak pandang Rasulullah SAW, gerun.
haibah Rasulullah, dengan jamalnya Rasulullah, dengan cantiknya Rasulullah, dengan sempurnanya Rasulullah, dijadikan hati ni gerun untuk tengok. Banyakkan para sahabat tunduk belaka. Ada yang kuat saja boleh pandang Rasulullah. Sebab itulah kita baca dalam apa, cerita tentang Sayyidina Hasan bin Thabit ketika mana kita kisah ceritakan dia nak mencaci Rasulullah dengan syairnya, dia berjumpa dengan Rasulullah, dia nak tengok. Sebelum dia nak mensyairkan syair wa ahsanu min kalam taraqatu ainu, syair tu tak, sebelum dia nak tulis syair tu, dia ada syair sebelum tu lagi. Syair yang dia kata, aku terpaksa, lebih kurang mafhumnya, aku terpaksa mengangkat tangan aku untuk menutup mata aku, takut buta mata aku dengan melihat kesempurnaan wajah Nabi SAW. Sampai tahap tu dia tutup muka dia, tutup mata dia untuk melihat Nabi sebab terlalu sempurna. Maka dia takut matanya ni buta sebab kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihatnya buat kali pertama merasai gerun, ada wibawa Rasulullah. Sebab jamal Rasulullah tak sama dengan jamal orang lain. Hatta Nabi Yusuf sendiri pun kita cerita, Nabi Yusuf jamalnya, handsomenya, dia kurang ada wibawa seperti mana Nabi SAW. Handsomenya, jamalnya Nabi Yusuf ini boleh timbul fitnah. Ada, sehingga kan Imra'atul Aziz kan kita cerita gitu tak, dalam Quran sebut surah Yusuf, kejar Nabi Yusuf. Sampai tahap perempuan-perempuan yang lain pun sampai kerak hiris tangan, tak jadi kerak buah. Sebab dia Nabi Yusuf lalu. Sampai kerak tangan ni. Sampai tak sedar yang mereka tengah menghiris tangan mereka. Sebab dia jamalnya Nabi Yusuf. Tapi kenapa jamal kesempurnaan Nabi SAW tak terjadi begitu? Sebab seluruh kesempurnaan jamal, kesempurnaan cantiknya sesuatu itu semuanya duduk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak akan timbul fitnah. Ada wibawanya, haibahnya Rasulullah ni. Baik. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Bila campur dengan Rasulullah, bila bergaul dengan Rasulullah, bila duduk dengan Rasulullah, ma'rifatan ahabbah, barulah timbul perasaan sayang dan cinta pada Rasulullah. Sebab dia, kita tengok Rasulullah bergaul bagaimana dengan kita. Baiknya Rasulullah, lemah lembutnya Rasulullah, sopannya Rasulullah, sayangnya Rasulullah pada kita, ini pada sahabat. Itu man ra'a badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Maka nak kenal Rasulullah, gaul dulu kata sahabat. Duduk dengan Rasulullah, baru mu tahu bagaimana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah setinggi-tinggi budi luhur, akhlak, setinggi-tinggi akhlak yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu yang mengambil berat terhadap penderitaan kamu. Nah, ini tanggungjawab Nabi SAW. Dia berat tentang kita, ambil berat tentang penderitaan kita, penuh keinginan terhadap keselamatan kita, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan ini nak kata guana lagi sifat Rasulullah sampai tahap sibukkan diri dia untuk kita. Kita nak kabar guana lagi keadaan Rasulullah, baik Rasulullah ni, sehingga kan disebut dalam satu hadis, Nabi berkata, uditu an ara ikhwani. Aku terlalu ingin nak melihat, aku terlalu rindu nak bertemu dengan saudara aku, ikhwani. Maka para sahabat bertanya, maksudnya Nabi, para sahabat kata, adakah kami ni bukan ikhwan kamu, bukan saudara kamu? Para sahabat tanya, awalasna, awalasna ikhwanukum, bukankah kami ni saudara kamu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, bal antum ashabi. Ini nak menunjukkan bahawa martabat sahabat pun tinggi, ya tak? Para sahabat tu tinggi, bal antum ashabi, tapi kalian ini adalah sahabat aku. Lepas pada Nabi, hak paling tinggi sahabat Nabi lah, ya tak?
Maka Nabi kata, kalian bukan saudara aku, kalian adalah sahabat aku. Nabi kata, bila sahabat tanya, habis tu siapa lagi saudara kamu ini? Nabi kata, siapa? Mereka yang datang selepas aku dan tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepada aku. Maka kitalah umat Nabi SAW yang datang selepas Nabi, yakni saya datang selepas kewafatan Nabi dan tak pernah melihat Nabi, tak pernah tengok Nabi, tetapi mereka beriman kepada aku. Maka kita umat dia, dia ingat Nabi itu sayang pada kita sebelum kita ada lagi. Rindu, cinta sangat-sangat nak jumpa dengan kita. Apa lagi penderitaan yang Nabi buat untuk kita. Nabi doakan untuk kita, doakan pengampunan kepada kita. Setiap malam Nabi kata, wahai Aisyah, aku dah mendoakan kamu diampunkan dosa sebelum selepas, dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin, dosa rahsia, dosa tak rahsia, dosa yang kamu tahu, dosa yang kamu tak tahu. Aku minta pengampunan dari Allah Ta'ala. Gembira Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kerana didoakan oleh Nabi SAW. Nabi tanya, asurti ya Aisyah, adakah kamu gembira dengan doa ini? Kata Aisyah, ya Rasulullah, sangat gembira dengan doa apa yang kamu doakan. Kamu doakan pengampunan untuk aku. Maka jawab Rasulullah SAW, ketahuilah Aisyah, doa yang aku doakan untuk kamu ini setiap malam aku doakan untuk umat aku. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi senantiasa doakan pengampunan untuk kita. Ini makna dia, ambil berat terhadap penderitaan kamu, penuh keinginan terhadap keselamatan kamu. Nabi tak mahu kita masuk dalam neraka. Berkat kita hari ni boleh mari majlis ilmu, boleh mari majlis zikir, boleh mari majlis selawat, boleh semayang, boleh mengaji, semuanya sebab Nabi istighfarkan untuk kita. Kalau Nabi tak istighfar untuk kita, bencana kita. Belum tentu istighfar kita hari ni diterima oleh Allah Ta'ala, tapi istighfar daripada Nabi SAW diterima untuk kita. Maka itu penderitaan, itu sifat Nabi SAW. Ini yang Nabi nak ajar supaya ada pada umat dia, ada pada diri mereka. Jangan hanya terlalu memikirkan tentang kita sahaja, tapi fikir kepada seluruh umat Islam yang lain. Kita hari nak berdakwah, nak menyampaikan dakwah pada orang, adakah kita mendoakan dia? Pernahkah kita mendoakan dia? Maka sifat orang da'i, pendakwah yang benar, dia berdakwah dalam masa yang sama setiap malam dia mendoakan siapa yang dia dakwah. Ini sifat dia, sifat Nabi SAW. Sambung lagi. Sabda Rasulullah SAW, Allah Akbar, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, wa man lam yarham la yurham. Orang yang mengasihani orang lain, yakni orang yang merahmatilah, rahmat. Bila rahmat ni belah kasihan. Ada sifat rahmat ada pada kita, sifat rahmat ada pada seseorang. Macam sifat rahmat seorang ibu kepada anak dia, maka dia kasihlah, belah kasihan dia pada anak dia. Orang-orang yang mengasihani orang lain, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, akan dikasihani oleh Allah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Kita sayang pada orang, kita kasih pada orang, kita rahmat makhluk yang lain, Allah Ta'ala juga akan sayang, akan merahmati kita. Sebab itu juga ada satu hadis lagi, irhamu man fis ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sama juga, orang yang mengasihani ini akan dikasihani oleh Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belah kasihanlah kamu kepada penduduk dunia, yakni makhluk-makhluk yang ada atas dunia, yarhamkum man fis sama, dan kalian akan dirahmati, akan dikasihani oleh seluruh penduduk langit. Maka gitu kita. Wa man lam yarham, ni hadis ni, siapa yang tidak mengasihani orang lain tidak akan dikasihani Tuhan. Tuhan tak akan rahmat kita. Kita tak belah kasihan pada orang, kita tak merahmati orang, kita tak mengasihani orang lain, Allah Ta'ala tak akan sayang kita. Maka kita nak keadaan Allah cinta, Allah sayang pada kita, kita kena sayang juga orang lain. Kita kena sayang saudara kita. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Bukan kita yang punca supaya orang benci pada orang lain. Jangan.
kita punca mengajak orang supaya membenci orang lain. Tak, jangan. Takut-takut Allah Ta'ala juga mengajak para penduduk langit untuk membenci kita. Sebab dia, bila mana kita dicintai oleh Allah Ta'ala, fayunadi Jibril, Allah Ta'ala akan panggil Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu, aku mencintai dia ni. Allah Ta'ala akan bawa kepada malaikat Jibril, aku mencintai dia. Maka kamu wahai Jibril, fahibbuh, kamu juga kena cinta pada dia. Dan malaikat Jibril pula buat benda, yunadi ahlus sama, panggil seluruh penduduk langit, bagi tahu apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta si fulang ni, dan aku juga cinta akan si fulang, maka kalian semua perlulah cinta kepada dia. Setelah dia dapat apa? Yudha' lahu al-qabul, maka diletakkan kepada orang itu penerimaan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni kita belum tentu jadi hamba dia. Belum tentu hari ni kita dipilih menjadi hamba dia dengan perangai kita, dengan dosa kita buat, dengan maksiat kita buat. Belum tentu Allah Ta'ala kata ni hamba aku ni. Kita takut. Tapi sifat Allah sifat rahmat. Moga-moga Allah Ta'ala terima kita sebagai seorang hamba dia. Sebab hamba kepada yang mulia-mulia, kalau kita takut kita ni sibuk dengan hamba keduniaan, maka tak mulialah kita. Maka bila cinta ni, bila kita kasih pada orang lain, Allah Ta'ala juga akan cinta kita. Bila Allah Ta'ala cinta, semua sekali juga akan cinta kepada kita. Bila ada cinta, bila semua cinta, akan adalah qabul pada diri kita, penerimaan sebagai seorang hamba. Selamatlah kita dunia dan juga akhirat. Sifat kasih sayang ni kena ada pada diri kita. Baik, sabdanya lagi, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bikathrati salatin wala siyamin, bal bisalamati sudur wa sakhawatin nufus warahmah bikulli muslim. Sesungguhnya orang yang terutama, wali-wali, inna abdal ni adalah wali, para kekasih Allah Ta'ala. Abdal ini terutama wali-wali dari umat aku, orang-orang yang baik, orang yang soleh ini daripada umat aku, kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga kerana banyak sembahyang ataupun banyak puasa. Kebanyakan mereka orang soleh ni, dia ni bukannya masuk syurga disebabkan banyaknya sembahyang dia, banyaknya amal soleh dia, banyaknya puasa dia, banyaknya zikir dia, tak. Kebanyakan mereka masuk sebab dia, kata Nabi SAW, akan tetapi mereka akan masuk syurga kerana bersih hati, kerana murah hati, dan kerana berbelah kasihan terhadap setiap Muslim. Ini asbabnya. Maka kita kena besarkanlah. Tapi ini sebut hadis ni kan, maksud hadis ni tidaklah menunjukkan bahawa para wali Allah itu kurang mengerjakan ibadat seperti sembahyang dan puasa. Bukan bermakna mereka ni kurang sembahyang, kurang puasa, kurang ibadat dah. Banyak-banyak, lebih pada kita lagi ibadat dia. Tapi asbab Allah Ta'ala nak masukkan mereka dalam syurga bukan sebab banyak tu. Gitu. Tapi sebab salamatus sudur, bersihnya hati dia, wasakhawatin nufus, dan juga murah hati mereka ni, dan warahmah bikulli muslim, berbelah kasihan kepada muslim yang lain, baik kepada muslim yang lain, bantu muslim yang lain, tolong saudara-saudara kita. Siapa yang membantu saudara kita terkeluar daripada bencana ataupun kesusahan kita, ni hadis Nabi ni, siapa yang membantu saudara kita menyelesaikan daripada kesusahan dia, Allah Ta'ala akan menyelesaikan kesusahan kita ketika mana di akhirat nanti. Bantu saudara kita, tolong saudara kita semampu yang kita dapat, semampu yang kita boleh, semampu yang kita gagah. Kekuatan yang ada pada kita, tak kisahlah, kita boleh bantu secara kekuatan kita, bantu tenaga kita, ilmu kita, duit kita, harta kita, segala bantuan yang boleh kita buat pada saudara kita, Allah Ta'ala juga akan bantu, akan memudahkan segala urusan kita di akhirat nanti. Ni sifat ni kena ada. Asbab kita nak masuk syurga kita tak tahu. Ridallah fi ta'atih, redha Allah Ta'ala dalam ketaatan yang kita buat, tak tahu orang mana se. Sebab kita kata ni, kebanyakan, itu Nabi kata, kebanyakan para wali, para kekasih Allah Ta'ala, para orang-orang soleh,
Masuk syurga bukan sebab semayang, bukan sebab puasa ni, bukan banyak zikir. Sebab dia baik dengan orang, dia bantu orang lain, dia rahmat orang lain, dia belah kasihan pada orang lain. Ini sifat mereka ni. Kita pun nak begitu. Bukan bila kita baca hadis ni, tak payah semayang banyak sangat lah, tak payah puasa banyak sangat lah, buat baik dengan orang je. Tak juga. Kita tak tahu. Mungkin kita ni dipilih masuk syurga sebab semayang kita. Mungkin kita ni dipilih sebab puasa kita, sebab khidmat kita pada orang, bantu orang lain. Kita tak tahu. Sebab itu Allah sembunyikan redha Allah fi ta'atih, redha Allah Ta'ala dalam ketaatan yang kita buat. Tak tahu ketaatan mana yang kita buat. Dan sakhatallah fi maksiyatih, dan Allah Ta'ala juga sembunyikan kemurkaan Allah pada maksiat kita buat. Dan kita tak tahu dosa mana yang menyebabkan Allah Ta'ala nak campur kita dalam neraka. Tak tahu mana sih. Maka jangan buatlah dosa, walaupun sekecil-kecil dosa. Biasa ni kecil je dosa ni, ngupak sikit je kata. Sikit je ngupak Kok ngupak ni lah yang menyebabkan kita masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Nabi cerita orang perempuan yang ahli ibadat, siang malam ibadat dia. Tapi Nabi kata benda, innaha finnar, sesungguhnya dia duduk dalam neraka. Sahabat terkejut. Makruf, terkenal dia ni ahli ibadat, macam mana dia boleh duduk dalam neraka? Nabi kata benda, dia simpang seekor kucing. Seekor kucing di rumah, dia kurung seekor kucing di rumah, tak beri makan, tak beri minum, sehinggalah kucing tu mati. Akhirnya Nabi kata dia duduk dalam neraka. Asbab dia tak ada belah kasihan, bukan pada makhluk, bukan pada manusia, bahkan pada binatang sekalipun. Tak ada belah kasihan pada binatang, tak beri makan, tak beri minum, seksa dia, sapalah dia mati. Akhirnya duduk mana? Duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu kemurkaan mana yang kita buat menyebabkan Allah Ta'ala letak kita dalam neraka. Waliya'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah Ta'ala lindung diri kita daripada segala kejahatan, segala kemaksiatan, segala dosa yang kita boleh langgar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik. Kata maksud hadis ini tidaklah menunjukkan bahawa para wali Allah itu kurang mengerjakan ibadat seperti sembahyang dan puasa. Malah sebaliknya, mereka sentiasa memperbanyakkan ibadat, sembahyang dan puasa serta melakukan lain amalan yang soleh. Akan tetapi sifat-sifat mulia yang disifatkan Nabi kepada mereka itu telah lebih dahulu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala, yang kerananya mereka memperoleh kelebihan dan keutamaan di sisinya. Lantaran kelebihan dan keutamaan sifat-sifat ini dipandang mulia dari lain-lainnya dari amalan-amalan yang soleh, sebab sifat-sifat itu dari amalan hati dan rahsia kebatinan, maka hendaklah anda fahamkan baik-baik. Sebab dia Allah Ta'ala dahulukan dia orang ni masuk syurga sebab baik hati mereka, murah hati mereka, belah kasihan. Sebab dia perbuatan ini berkait dengan hati, berkait dengan hati kita. Sebab tu Allah Ta'ala pandang dulu hati. Allah Ta'ala tak pandang ni, tak nilai lagi dengan semayang kita ni. Allah Ta'ala tengok dalam hati, semayang kita ni mana, molek ke tak molek ni semayang. Allah tak pandang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tak menilai seseorang itu, ini tak memandang seseorang itu dengan luaran dia, dengan bentuk tubuh dia. Allah Ta'ala tak nilai benda tu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala pandang hati dia. Ini mahallun nazar, tempat dipandang oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala utamakan asbab dia orang masuk syurga, bukan sebab semayang banyak, bukan sebab puasa banyak, bukan sebab zikir banyak, tapi sebab hati dia ni baik. Ni hati dia murah, belah kasihan dengan orang, rahmat orang lain. Ini asbab dia boleh masuk dalam syurga Allah. Tempat pandangan yang pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelebihan lah. Kelebihan dia sebaik-baik hati yang bersih dan lunak. Baik. Maka Imam Haddad bahas lagi kelebihan amalan hati atas amalan anggota. Amalan hati kita nak dibandingkan dengan amalan anggota kita ni. Pergerakan kita lah, semayang kita ke tak? Baik. Ketahuilah bahawasanya amalan hati itu tidak boleh disamakan dengan amalan anggota dalam perbuatan baik dan jahat, melainkan amalan hati menjadi lebih berat timbangannya dari amalan anggota dengan kelebihan yang ketara sekali.
Kenapa hadis Nabi SAW Nabi kata benda an-niyah khairun min amali. Niat kita lebih baik daripada perbuatan kita buat. Sebab dia kim dia. Sebab niat kita duduk dalam hati, bila niat comel dapat pahala dah. Tapi amalan kita belum tentu. Boleh jadi tak comel amalan kita. Boleh jadi riak semayang kita. Niat kita molek. Aku nak mengaji lepas ni. Nak mengaji. Niat comel ni. Maka boleh mengaji sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba mari orang. Tengok kita mengaji. Tukar. Daripada tadi nak baca seorang di ikhlas molek. Daripada baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus berlagu balik. Kita tunjuk kau orang. Pandai Terengganu. Pandai Terengganu. Pegang telinga lalu. Alhamdulillah. Macam tu. Kan? Terus tukar. Maka amalan dia tak comel lah. Tapi niat asal dia mula tadi comel. Dapat pahala. Itu Nabi kata an-niyah khairum min amali. Niat kadang-kadang ni lebih baik daripada perbuatan kita. Maka sangat berbeza amalan hati dengan amalan perbuatan kita. Maka kita nak selarikan dua-dua tu. Perbuatan kita selari dengan hati kita. Sebab itu penting belajar tiga ni, tiga ilmu ni, akidah, fiqh, tasawuf ni penting. Ya, tasawuf pun penting. Supaya apa? Dapat hakikat ibadat yang kita buat. Dapat rasa manis ibadat yang kita buat. Dari segi hukum fiqh selesai dah. Selesai tanggungjawab kita. Allah suruh kita semayang, selesai dah. Aku buat semayang mengikut hukum fiqh, tak ada benda yang batal, maka sah dah semayang aku. Kita kan ada tujuh hukum tak? Benda hukum kita wajib, sunat, makruh, mubah, harus, haram, dua benda. Sah, batal. Ini hukum syar'i, hukum syariat kita. Macam akidah, ada tujuh hang. Sah, batal. Hukum semayang kita selesai dah. Sah dah semayang kita. Tapi kok dari semayang ni, Allah, macam-macam mikirlah semayang. Memang dah ingat benda dah. Dah ingat apa ke Tuhan. Semayang tu ingat benda lain dah. Fatihah mulut je baca. Khayal atas ke lain, tak tahu terbang apa mana. Amerika ke tak tahu. Semangat sangat nak berjuang, pas Palestin lah dengan semayang tadi. Waktu sedap ni kalau boleh pegang sniper ni dah waktu. Wah, jangan mikir. Alah semayang khayal. Tengok-tengok mula-mula dapat macam gokil khayal. So, kalau aku ada kuasa macam Avengers jadi juga. Sini lah tengok-tengok semayang, akad tahiyat ada akad tahiyat. Spiderman jadi kok. Habis hilang habis. Khayal tak. Semayang dia baca tahiyat yang pernah berlaku pada diri kita. Kita cakap ni benda berlaku pada diri kita. Kita khayal. Fatihah kita baca. Rukuk kita baca doa dia, zikir dia. Tahiyat kita baca. Pelotak tak ada dengan Tuhan. Ya. Maka hukum fiqh selesai dah. Tak ada benda batal. Ketuk dah ketuk, mayang kita comel. Bergerak banyak tak bergerak banyak. Cakap tak bercakap. Makan tak makan. Macam dia. Tasawuf ada. Hakikat semayang tak ada. Kini keluar daripada masjid boleh bermaksiat pada Allah Ta'ala. Kini keluar daripada semayang boleh mengata orang lagi. Boleh buat benda-benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Benda yang dilarang Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang boleh lindung daripada buat perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Perkara mungkar, perkara maksiat. Tapi apa ramai lagi semayang, keluar pada semayang bermaksiat pada Allah Ta'ala. Kim dia? Hakikat tak ada. Hakikat ni. Tasawuf ni tak ada. Tazkiyatun nafas dalam semayang tak ada. Lazat dalam semayang tak ada. Ni yang kita nak cari, kita nak usaha. Benda bukan senang. Hati ni bukan senang. Dia boleh lari sekejap je. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit. Ni kita nak. Wahai Tuhan yang membolok balikkan hati, thabbit. Minta Allah tetapkan qulubana ala dinik wa ala ta'ati. Hati aku ni, hati kami ni dalam ketaatan, dalam agamamu ya Allah. Tolong ya Allah. Minta dengan Allah. Susah hati ni, bolak-balik ni. Boleh jadi hari ni kita baik, esok kita tak baik. Boleh jadi hari ni kita tak baik, esok kita baik. Boleh hari ni kita semayang, esok kita tak semayang. Tabuh semayang. Maka kita nak dengan Allah Ta'ala. Ya Allah tolong, tetapkan. Tolong ya Allah, aku ni memang hina, dosa, tak kuat ya Allah.
Tak ada kekuatan pun melainkan Engkau beri. Aku ni kadang-kadang terjerumus dengan dosa. Tak buat dosa, tapi ghalabati syahwah. Terjerumus juga dengan dosa. Tolong ya Allah, tarik balik aku. Jangan hanyut aku dengan dosa. Hari ni aku tak dekat dengan Engkau. Jangan sampai aku mati aku tak dekat dengan Engkau. Tarik balik ya Allah. Cari Allah. Pentingnya kita ni bergaul dengan orang-orang yang baik. Duduk dengan sahabat-sahabat kita yang baik. Orang muda, uzlah dia, jangan uzlah duduk seorang. Orang muda, uzlah dia, duduklah dengan orang-orang yang soleh. Duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis selawat, duduklah. Walaupun kita tengah lalai sekalipun, paling-paling kurang ada waktu kita ni tak lalai dengan Allah. Jangan duduk seorang. Bila duduk seorang lagi bahaya. Orang-orang muda lah. Kalau orang-orang yang mungkin umur ke atas tinggi dah, tak apa duduk seorang. Sebab dia orang ni mikir dia, aku ni ngujung hidup dah atas dunia ni. Beramal je kerja aku. Aku duduk seorang pun, kita orang muda duduk seorang dengan ni. Macam-macam boleh tubik. Orang-orang tua kita duduk seorang dengan sebeh dah. Dia orang kira amalang je dia orang ni. Nak kupu amalang je, nak bawa bertemu dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita tahu hakikatnya kita ni mati tak kira muda, tak kira tua. Tapi nak kabarnya begitu. Sifat orang muda, dia tak boleh duduk seorang lagi ni. Walaupun dalam kitab ada bila tu hidayah dah sebut. Orang-orang kalaulah dalam keadaan kita tengah fitnah akhir zaman, lebih baik beruzlah, duduk seorang diri. Tapi bahaya kita tak jadi fitnah ni. Duduk cek ni, duduk cek ni, oh ada berita baru, share. Salah ustaz ni, komen dulu. Kerja nak komen je, kita nak kondeng dulu ke. Kau bahaya kita duduk seorang. Bahkan kata Imam Ghazali dia, kalau kita terjerumus dengan fitnah, keliling kita fitnah akhir zaman, gila uzlah, duduk seorang diri. Kalau duduk uzlah pun tak jadi benda juga, baik tidur. Imam Ghazali kata, baik tidur. Tidurlah, lari daripada buat dosa. Tapi orang muda, kita ni gagah lagi perjuangkan agama kita dengan kita duduk dengan orang-orang soleh, duduk dalam majlis-majlis ilmu. Itu uzlah kita. Itu bersendirian kita. Itu gua kita. Itu kahfi kita. Cari orang-orang soleh, duduk dengan mereka, biar dengan sahabat-sahabat yang boleh mengajak semua kepada kebaikan, mengajak semua buat kebaikan. Duduk dengan mereka. Itu. Baik. Ni amalan hati kan, tak cakap tadi tak? Muka surat 48 Okay, baik. Dalam segi ini, maka ahli tasawuf yang sentiasa mengambil berat tentang kebersihan hati serta mengutamakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hati dari sifat-sifat yang terpuji dan amalan-amalan soleh adalah lebih tinggi darjatnya dari lelain golongan kaum muslimin, termasuk para abidnya, orang-orang yang melakukan banyak ibadat, dan para ulama'nya yang tiada mengambil berat tentang urusan kebatinan seperti mana yang diutamakan oleh ahli tasawuf. Dan kelebihan itu berada dalam iradat dan kehendak Allah Ta'ala, diberikannya sesiapa yang dia sukai, sedang dia adalah luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Benda ni, bab hati ni, bab tasawuf dalam hati ni, tak Tuhan belaka nak beri. Ada orang berilmu, ilmu fiqh tahu belaka tak? Habis mazhab dia waktu ambil habis. Mah dia ni ada bahaya kot, dia waktu ambil habis. Waktu ambil habis ni jadi itulah pehanya dak aurat. Ada waktu ambil habis. Waktu ambil habis. La ilaha illallah. Baik, maka mereka ni ada juga orang yang alim, ilmunya tinggi, tapi tak ada tasawuf. Maka bila tak ada tasawuf, tak ada adab. Tak ada adab dengan ilmu. Jadi mengelirukan umat yang tak faham tentang agama, jadi keliru. Jadi pening. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Sedangkan kita ni nakal je. Dah ambil pada ulama' je atas-atas tu. Dia sesat belakang dah. Maka ada perbezaan-perbezaan pendapat yang perbezaan pendapat mereka ni yang kita boleh pakai, lapang dada kita. Jangan terlalu kerah kita ni. Orang nak buat dengan dia ambil pendapat ni, silakan. Orang ni tambah, silakan. Tapi jangan kelirukan orang.
Siapa orang bermudah-mudah dengan agama. Jangan. Ini kita takut. Adab penting. Adab kita dengan ilmu sangat-sangat penting. Adab mendahului ilmu kita. Ada ulama belajar adab 20 tahun. Belajar ilmu beberapa tahun saja. Belajar adab 20 tahun belajar adab. Supaya tak jadi kurang ajar dengan ilmu. Supaya jadi adab kita ini menyebabkan kita jadi ulama yang takut pada Allah Ta'ala. Ulama yang betul. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang yang makin hari makin takut dengan Allah Ta'ala, itu adalah orang yang dikira ulama. Makin banyak macam pokok dia padi tau. Pokok padi makin banyak, makin tebal dia punya isi dia, padi tu makin tinggi ke makin menunduk? Makin tunduk. Ini sifat ulama sepatutnya. Makin tinggi ilmu dia, makin tawaduk dia, makin zuhud dia, makin tak berasa dia ni orang yang alim, tak berasa dia ni orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau dia berasa dia dekat dengan Allah Ta'ala, itu bahaya. Itu bahaya. Dan dia merasakan dia ni lebih alim pada orang lain, itu bahaya. Itu bukan ulama. Sebab apa? Ulama bila dia digelar sebagai ulama, dia ni kau takut dengan Allah Ta'ala. Ini sifat mereka. Bila takut dengan Allah Ta'ala, bertambah dia punya ibadat. Kau nampak orang yang alim tapi tak bertambah ibadat, dia bukan ulama orang panggil. Dia komputer je orang panggil. File duduk dalam kepala dia. Tapi di komputer, file boleh letak 1 tera, 2 tera boleh letak dalam. Dia semayang tak? Komputer tak semayang lah. Komputer mengaji tak mengaji. Maka sama keadaan kita begitu. Tambah banyak mana pun ilmu, maklumat yang ada pada otak kita, tak bertambah pun amalan kita, tak bertambah takut kita pada Allah Ta'ala, bahkan bertambah kita mengata pada orang lain. Bertambah hati kita ni hasad pada orang lain. Bertambah hati kita ini nak kemasyhuran. Bertambah hati kita ni nak merasakan diri kita lebih baik pada orang lain. Maka ini bukan ulama orang panggil. Sebab ulama ni kau takut dengan Allah Ta'ala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu dia tapi tak bertambah hidayah dia. Ada riwayat tak bertambah man izdada ilman wa lam yazdad tuqan. Tak bertambah ketakwaan dia pada Allah Ta'ala, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Taklah bertambah pada diri dia melainkan kejauhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita tambahlah. Semuanya berkait kepada hati mereka. Salah hati mereka. Ya. Atang tak boleh. Awak kena panggil saya ustaz. Awak tak panggil saya ustaz. Yang cara saya kata marah saya. Tak boleh nak suruh orang hormat dia. Nak suruh orang sanjung dia. Tidak. Imam Al-Ghazali lari daripada madrasah Nizamul Malik. Ketika mana riwayat dia diangkat oleh sultan, Nizamul Malik diangkat oleh sultan supaya menjadi mahaguru ketika itu. Di umur baru berapa? 30-an lebih kurang. Imam Ghazali dah diangkat sebagai guru. Bukan guru, mahaguru. Tok guru lah. Kita kalau nak panggil tok guru ni kena orang-orang yang belajar berapa puluh tahun. Tak. Lepas tu buka pondok pula tak, baru boleh nak jadi tok guru ni. Tak. Sampai tahap tu dia baru umur berapa boleh jadi tok guru orang panggil dia. Bahkan orang hormat dia lebih pada hormat orang lain, lebih pada orang hormat pembesar-pembesar. Orang kata dia orang macam ke inilah orang atasan lah. Orang lebih hormat dia lagi. Memang betul lah, patut, sebab dia ulama. Ulama lebih aula daripada mereka ini. Bagi dekat dengan Allah Ta'ala. Akhirnya Imam Ghazali lari sekejap. Dia nak berhenti sebab dia takut hati dia ni jadi rosak dia kata. Takut hati ni aku sebab orang terlalu sanjung aku nak uzlah sekejap. Aku nak duduk, nak lari, aku nak duduk seorang diri. Ketika itulah baru dia start karang dia. Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu memang semua cakap bab hati mereka. Bab diri kita, keadaan diri kita sekarang semua ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia waktu bik sikit-sikit, waktu bik ke mana? Bik ke kitab Bidayatul Hidayah, waktu bik ke kitab Minhajul Abidin. Dia waktu bik waktu lah. Full dia ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kim dia lari kejap ni nak jaga hati. Takut jadi orang yang alim tapi jadi ulama usuk. Ulama yang menginginkan kemasyhuran, yang menginginkan harta, yang menginginkan pangkat dan kedudukan. Ambung. Memang saya lari sekejap. Semuanya berbalik kepada
kepada hati. Moga-moga Allah Ta'ala lindung hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala senantiasa jaga hati kita. Allah Ta'ala sabitkan hati kita ini, tetapkan hati kita dalam taat pada Allah Ta'ala, dalam agama Allah Ta'ala, tak berubah sapalah ke Allah Ta'ala nak tarik nyawa kita. Semua dalam kebaikan. Cari kebaikan, jangan penat mencari kebaikan, teruskan cari. Supaya apa? Supaya setiap kebaikan kita itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Andai kata kebaikan yang kita buat itu asbab nak masuk syurga, Alhamdulillah. Kecil je kita buat. Nah, hari ni Alhamdulillah tak suruh kita buat program-program kan. Tak. Kita tak boleh nak, aku tak ada benda nak bantu ni kata. Bolehlah aku buat air sirat. Masa buat air sirat tu harapkan daripada Allah Ta'ala, ya Allah, aku khidmat untuk agamamu, aku khidmat untuk orang lain, jadikan aku perbuatan aku buat air sirat ni asbab aku masuk syurga Allah Ta'ala. Minta dengan Allah Ta'ala, susung selipar betul setiap ya Allah, jadikan khidmat aku hari ni bukan sebab orang lain, bukan aku nak khabar, Masya Allah dia ni tusung lipar hari ni baiknya, tak aku tambah pun tu. Dengan berkat, dengan amalan aku buat ni, tolong jadikan ini asbab untuk aku masuk syurga-Mu ya Allah. Itu. Jadikan semua yang kita buat, amalan yang kita buat ini, kita minta ini jadi asbab Allah Ta'ala jauhkan kita dari kejahatan, jauhkan diri kita daripada maksiat, dan dekatkan kita istiqamah pada ketaatan dan kebaikan sampai ujung nyawa. Semua benda yang kita buat, minta sama dengan Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala jadikan kita semua ni berada dalam kebaikan dan ketaatan sampai ke akhir hayat insya-Allah. Dah biar, dah bunyi tak? Baik, berbelas kasih sambung Tapi dah sikit. Berbelas kasihanlah terhadap kaum muslimin. Buat baik dengan kaum muslimin kita. Bunyi. Berbelas kasihan terhadap kaum muslimin adalah suatu perkara yang wajib dan urusan yang pasti, lebih-lebih lagi terhadap kaum yang lemah atau yang miskin atau yang sedang ditimpa kesusahan dan kecelakaan. Macam kita khabarlah, macam kita bahas. Nanti kita akan baca lagi tak apa. Ini adalah sifat Nabi SAW. Kalaulah buat jahat dengan binatang, dengan seekor kucing pun Allah Ta'ala campur kita dalam neraka, apatah lagi kalau kita buat jahat pada manusia yang beriman pada Allah Ta'ala. Kena faham kita dah mafhum mukhalafah ni. Dan kisah selagi sebaliknya tu, seorang perempuan yang memberi minum kepada anjing, Kang. Asbab dia beri minum kepada seekor anjing yang sedang dahaga, disebabkan Allah Ta'ala masukkan di dalam syurga. Berbelah kasihan kepada seekor binatang, yang binatang itulah seekor anjing, pun Allah Ta'ala masukkan di dalam syurga. Bagaimana seseorang yang berbelah kasihan kepada orang yang beriman pada Allah Ta'ala, orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, orang yang satu saudara Islam dengan kita, walaupun dia fasik, walaupun dia di kaki maksiat sekalipun, tapi dia masih lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama dengan kita, maka dia adalah saudara kita. Fikir-fikirkanlah keadaannya sebegitu. Maka kita berbelah kasihan terhadap kaum muslimin itu lebih aula kepada kita. No. Dengan baik dengan binatang pun Allah Ta'ala boleh jadikan dia masuk syurga. Bagaimana kalau kita buat baik, berbelah kasihan dengan kaum muslimin? Sama juga kita sebut. Kita sebut alhamdulillah kita buat majlis kita buat majlis bacaan maulid semata-mata untuk Nabi SAW, untuk gembirakan hati kita dengan Rasulullah, untuk kita senantiasa ingat Rasulullah, untuk hati kita senantiasa ta'alluq, dekat, ada ikatan dengan Rasulullah SAW. Datang kita bukan sebab surah ni sedap tak, sebab geng-geng baca sedap tak, sebab Rasulullah. Aku ni nak selawat seorang-seorang kena tak semangat, aku nak mari ni supaya aku nak berselawat ramai-ramai, aku suka, aku gembira dengan Rasulullah. Nak ada ikatan aku senantiasa Rasulullah. Aku ni kadang-kadang tak ingat dengan Rasulullah, tapi aku sama ingat, okey ada majlis maulid, aku nak pergi
Supaya aku ingat sama dengan Rasulullah. Orang cerita tentang Rasulullah. Aku tak kenal Rasulullah. Aku nak dengar orang cerita tentang Rasulullah. Aku suka dengar cerita Rasulullah. Ada ta'alluq kita dengan Rasulullah. Allah Ta'ala sebut, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid dia. Dan Allah Ta'ala sebut, dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Ta'ala ketika mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Seorang lelaki ataupun seseorang yang hatinya mu'allaq bil masajid, terikat dengan masjid. Walaupun zahirnya, walaupun jasadnya tidak ada di masjid, tapi hatinya terikat ke masjid. Nak pergi sama masjid, nak duduk dalam masjid. Seseorang yang hatinya ada ikatan dengan masjid pun mendapat naungan dari Allah Ta'ala di hari di mana tak ada naungan melainkan naungan Allah. Fakaifa rajulun qalbuhu mu'allaq bi Muhammad. Bagaimana seseorang itu yang hatinya terikat dengan sebaik-baik makhluk, terikat dengan masjid, masjid rumah Allah pun mendapat naungan. Bagaimana kalau orang yang terikat hati dia dengan sebaik-baik makhluk, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak ada ikatan itu. Dengan ada ikatan itu, maka timbullah hati kita ini nak berbelah kasihan kepada seluruh umat dia. Majlis yang baik adalah majlis yang keluarkan kita dari majlis, tambah sayang kita pada Allah Ta'ala, tambah cinta kita pada Allah Ta'ala, tambah cinta kita pada saudara kita. Itu majlis yang baik. Kalau keluar begitu, alhamdulillah. Tapi kalau keluar kau benci, kau keluar kita ni, oh kau benci dia ni, aku tak tahu apa, kau benci golongan-golongan, aku tak. Itu majlis yang tak baik. Bermakna dalam majlis tu sendiri dia menceritakan tentang keburukan orang lain. Tapi majlis yang kita buat, kita cerita tentang siapa? Sebaik-baik makhluk, Nabi SAW. Wallahu alam. Moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan yang hatinya senantiasa bersih, hati yang senantiasa terikat dengan Nabi SAW, hati yang senantiasa nak buat kebaikan kepada umat Nabi sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, insya-Allah. Wallahu alam. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruna wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.